Adakah ini ketenangan sebelum ribut? Selepas beberapa hari serangan tanpa henti, medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Ketenangan ini berlaku hanya beberapa hari selepas Washington memberi amaran kepada Israel untuk bersiap sedia menghadapi perluasan besar-besaran serangan terhadap Iran. Dan kini Houthi telah membuka satu lagi medan pertempuran dengan melancarkan serangan ke atas Arab Saudi, menjadikan kesunyian singkat ini terasa kurang seperti keamanan dan lebih seperti hitung detik. Jerusalem Minute bermula sekarang. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, nampaknya selepas 13 hari serangan berturut-turut, Presiden Trump mahu memberi peluang kepada diplomasi sekali lagi. Laporan di sini menyatakan bahawa Presiden Trump percaya Iran mahu kembali ke meja rundingan, bahawa kali ini mereka lebih serius tentang perjanjian itu. Kita tidak melihat serangan dalam 48 jam terakhir selepas 13 malam berturut-turut. Presiden sekali lagi menunjukkan pendiriannya, bahawa beliau sebenarnya lebih memilih penyelesaian diplomatik. Sekarang, beliau juga faham bahawa satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian diplomatik adalah dengan menunjukkan kekuatan ketenteraan. Dan telah berlaku 13 hari serangan berturut-turut. Mereka menyerang jambatan, mereka menyerang loji jana kuasa. Mereka menyerang infrastruktur lain yang canggih dan penting di dalam Iran. Malah terdapat ancaman di sini di Israel dan ramai orang membincangkannya. Termasuk seorang ahli parlimen Likud yang sebelum hujung minggu berkata bahawa kembali berperang akan berlaku tidak lama lagi. IDF juga telah membuat persiapan rapi untuk kembali sepenuhnya kepada seperti perang besar-besaran termasuk Israel. Israel sedang bersiap sedia untuk kemungkinan menerima peluru berpandu balistik yang dihantar terus dari Iran. Sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelum ini. Amerika Syarikat telah meneruskan memulakan semula serangannya, tetapi malangnya selepas 13 hari. Dan kini, dengan Perdana Menteri berkemungkinan akan berangkat ke Washington, yang akan kita bincangkan kemudian, nampaknya Presiden sedang cuba menggunakan diplomasi. Dan kita telah melihat sepanjang minggu lalu, Perdana Menteri Iraq menyampaikan mesej kepada Iran bagi pihak Amerika Syarikat berkemungkinan satu tawaran. Anda tahu, kita akan lihat apa yang pihak Iran mahu lakukan. Tetapi seperti yang telah kita katakan berkali-kali, nampaknya ini bukanlah pengakhiran cerita ini. Ya, seperti yang Anda sebutkan, membuat persiapan di sini di Israel sepanjang hujung minggu. Tempat perlindungan bom dibuka sekurang-kurangnya di 4 atau 5 bandar di seluruh negara. Dan ketika memasuki Syabat malam Jumaat, nampaknya serangan hampir berlaku. Namun, itu tidak berlaku. Presiden Trump berkata bahawa Iran masih belum bersedia untuk membuat perjanjian, tetapi mereka akan bersedia tidak lama lagi. Mari kita lihat klip ini. Susulan mengenai Iran. Adakah Anda telah membuat keputusan tentang serangan besar yang Anda maksudkan itu? Baiklah, patutkah kami menjangkakan akan ada serangan kami besar? sedang bercakap dengan mereka sekarang. Saya rasa mereka semakin serius dari hari ke hari, mungkin atas sebab yang jelas. Lihat, ada dua cara. Saya anggap itu cara yang lebih bijak. Tapi cara satu lagi mungkin lebih mudah, yaitu melakukan apa yang kami sedang lakukan. Dan kita boleh bawa perkara itu ke tahap yang lebih tinggi jika kita mahu. Anda tahu kami bersedia untuk melakukannya seperti yang Anda tahu. Kami sudah bersedia sepenuhnya. Mereka mau membuat perjanjian. Tapi saya kata mereka belum bersedia untuk membuat perjanjian. Kerana setiap kali mereka buat perjanjian, mereka mau ubahnya dan sebagainya. Mereka belum bersedia. Mereka akan bersedia tidak lama lagi. Jadi Alex, Presiden Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan serangan besar, khususnya menyasarkan Gunung Makush, Gunung Beliung ini. Mari kita saksikan klip ini. Kita mungkin akan menyerang kawasan itu tidak lama lagi. Dan mereka tak boleh buat apa-apa pun tentangnya. Biasanya, saya tak akan cakap macam tu. Kalau saya fikir mereka boleh buat sesuatu tentangnya, saya tak akan cakap macam tu. Tapi kita akan menyerang kawasan itu tidak lama lagi dan secara besar-besaran. Jadi Alex, mari kita bincangkan tentang betapa penting dan signifikannya gunung ini. Apa yang kita bincangkan? Apa yang tersembunyi di bawah gunung itu? Dan adakah awak fikir, walaupun Presiden kata mungkin rundingan akan diteruskan ke arah satu perjanjian, mereka masih boleh menyerang? orang Amerika boleh menyerang fasiliti itu di sana? Betul, jadi ada dua perkara. Ada Gunung Beliung yang terletak berhampiran dengan Tonatans. Dan terdapat laporan sejak beberapa minggu lalu bahwa Iran telah memindahkan sentrifug ke dalam fasiliti ini, yang dipercayai berkemungkinan lebih dalam di bawah tanah berbanding reaktor nuklear Fordo, yang bermakna ia mungkin kebal terhadap bom pemusnah kubu. Saya masih sukar untuk percaya bahwa jika Anda jatuhkan begitu banyak bom pemusnah kubu, ibu segala bom penembus GBU yang mereka gunakan di Fordo, bahwa Anda tidak akan dapat memusnahkan gunung seperti ini walaupun Anda jatuhkan cukup banyak benda-benda itu. Dan Amerika Syarikat sememangnya memilikinya. Tapi Anda tahu, nampaknya ada bukti bahawa mereka sedang cuba sedaya upaya untuk memulakan semula program nuklear mereka.
Ada laporan bahawa Mujtaba Khamenei, anak kepada pemimpin agung, yang pada ketika ini kita pun tak pasti sama ada dia masih hidup atau sudah mati. Tetapi ada laporan yang mengatakan, Anda tahu, dia lebih bertekad untuk mendapatkan senjata nuklear berbanding bapaknya. Dan satu lagi komponen di sini ialah uranium yang diperkaya, yang dipercayai disimpan di bawah kebanyakan fasiliti nuklir Isfahan. Dan terdapat laporan dalam New York Post minggu ini bahawa Amerika Syarikat berkemungkinan sedang mempertimbangkan salah satu operasi pasukan khas terbesar yang pernah dilancarkan untuk cuba mengeluarkan uranium yang sangat diperkaya, Seperti yang dipanggil oleh Presiden sebagai debu nuklear pada beberapa ketika. Dan apa yang mungkin diperlukan ialah ribuan tentera kerana pihak Iran sememangnya melindungi kawasan ini. Dan walaupun tentera Iran telah dilemahkan dengan teruk, mereka masih mempunyai sedikit kekuatan tentera. Jadi anda memerlukan ribuan tentera untuk mengawal kawasan itu dan mengawal kawasan itu selama yang diperlukan serta untuk pasukan khas benar-benar masuk dan melakukan pengekstrakan ini yang merupakan operasi yang sangat sensitif. Terdapat juga laporan serupa bahawa jika bom pemusnah kubu tidak mampu memusnahkan Gunung Pickaxe, bahawa mungkin juga ada operasi khas untuk masuk ke dalam Gunung Pickaxe oleh pasukan khas. Dan kemudian menggunakan bahan letupan di dalam fasiliti itu berbanding menjatuhkannya dari atas. Itu mungkin operasi yang lebih mudah kerana anda tidak bercakap tentang pengekstrakan yang memerlukan banyak kerja sensitif dengan pakar yang akan mengambil masa untuk diselesaikan. Alex, awal minggu ini Presiden Trump memberi respon terhadap serangan Iran ke atas kapal-kapal di Selat Hormuz dengan mengatakan bahawa setiap kali serangan baharu dilancarkan, Amerika Syarikat akan memusnahkan satu jambatan atau loji kuasa. Dan kemudian ada komen ini daripada Setiausaha Negara, Marco Rubio. Mari kita lihat klip ini. Kawan-kawan, saya nampak Raisi, Menteri Luar Negeri mereka, yang baru-baru ini berkata sesuatu tentang dasar mereka. Dan mata ganti mata. Dasar Presiden adalah satu kepala untuk satu mata. Orang-orang ini yang telefon kita setiap hari, merayu supaya kita buat perjanjian. Mereka hantar mesej-mesej ini ke negara lain, negara ketiga. Maksud saya, mereka sudah hampir kehabisan negara untuk dihantar mesej. Malah ada negara di sini yang datang jumpa saya. Saya baru sahaja bercakap dengan orang Iran. Mereka mahu buat perjanjian. Masalahnya ialah, setiap kali orang-orang ini buat perjanjian, mereka sama ada langgar perjanjian itu, atau selepas mereka buat perjanjian, mereka nak ubah perjanjian itu. Jadi mereka mungkin belum bersedia untuk buat perjanjian lagi. Tapi mereka akan bersedia tak lama lagi, sebab harga yang mereka bayar sangat tinggi, walaupun mereka cakap besar dan guna bahasa berbunga, serta video Lego bodoh yang mereka keluarkan. Jadi yang pertama, satu kepala untuk satu mata. Itu bahasa yang keras. Dan kemudian Marco Rubio pula berkata, walaupun kita capai perjanjian, dia panggil mereka saya rasa badut atau entah apa, kata mereka akan langgar juga perjanjian itu. Jadi yang pertama, satu kepala untuk satu mata. Mari kita bincangkan tentang itu. Dan yang kedua ialah, awak tahu apa gunanya tanda tangan perjanjian kalau dah tahu Iran akan langgar perjanjian itu. Jadi anda lihat, Presiden dan Setiausaha Negara menggunakan bahasa yang sama. Kedua-duanya berkata, nampaknya mereka belum bersedia untuk membuat perjanjian. Tetapi mereka akan bersedia tidak lama lagi. Jadi itu jelas satu mesej yang telah diselaraskan di sini. Dan persoalannya ialah, anda tahu, apakah matlamat utama di sini untuk Presiden Amerika Syarikat? Nampaknya beliau mahu mendapatkan satu bentuk penyelesaian yang dirundingkan. Masalahnya, seperti yang dihadapi oleh Presiden dan Setiausaha Negara di sini, ialah tingkah laku perundingan Iran. Anda tahu cara mereka beroperasi. Saya tak pasti sama ada anda boleh panggil ia rasional. Orang kata mereka ini bertindak secara rasional. Tapi ia adalah satu corak. Ini adalah tingkah laku rundingan Iran. Dan tiada Presiden Amerika yang patut mengharapkan apa-apa yang berbeza daripada orang Iran berkaitan dengan strategi rundingin. Mereka sebenarnya cuba mengalahkan Amerika Syarikat dengan memujuk mereka ke arah penyelesaian melalui rundingan dan kemudian memanipulasi syarat-syarat atau melanggar syarat-syarat tersebut secara terang-terangan. Itulah caranya. Mereka menang dengan menghentikan kuasa besar Amerika Syarikat dan terus kekal berkuasa serta pada dasarnya memalukan presiden di pihak satu lagi melalui rundingan ini. Dan sekali lagi, bagi mereka, ia adalah permainan jangka pendek, betul? Mungkin hanya beberapa tahun. Mungkin hanya sehingga pilihan raya pertengahan penggal. Jadi mereka mahu tunggu presiden ini habis tempoh kerana mereka percaya jika ada presiden lain sama ada presiden Demokrat, ingat, dua presiden Demokrat terakhir mahu membuat perjanjian dengan Iran, di mana Amerika Syarikat akan menarik balik sekatan, memberi wang. Pentadbiran Obama menghadiahkan berbilion dolar kepada Iran. Atau Presiden Republikan yang hanya mahu bersikap isolasionis. Dan melihat apa yang Trump lakukan sekarang dan berkata, Anda tahu, inilah sebenarnya yang kita tidak mahu lakukan.
Kita tidak mahu terlibat dengan masalah di Timur Tengah. Jadi, jika entah bagaimana orang Iran berjaya mencari strategi untuk melepasi Presiden Trump, bagi mereka, itulah kemenangan paling besar kerana Trump mungkin satu-satunya yang akan lakukan perkara ini. Sekarang, untuk Israel. Anda tahu, mereka telah berkata dan terdapat laporan bahawa pegawai kanan menyatakan bahawa mereka tidak percaya ada sebarang cara untuk mencapai penyelesaian melalui rundingan. Dan mereka berpendapat bahawa kembali kepada perang besar-besaran adalah tidak dapat dielakkan. Anda tahu apa maksud perang besar-besaran? Adakah itu bermaksud serangan berterusan seperti yang berlaku selama 13 hari ini? Teruskan dengan serangan tahap rendah, serangan strategik, satu demi satu, atau satu malam demi satu malam. Atau adakah Anda tahu, keadaan menjadi huru-hara di mana Amerika Syarikat dan Israel bertindak habis-habisan. Sehingga kini, seperti yang kita bincangkan dalam program minggu lepas, Israel tidak terlibat. Anda tahu, Iran telah melancarkan peluru berpandu balistik ke seluruh Timur Tengah. Mereka mengeluarkan laporan yang mengatakan, Anda tahu, jangan berada dalam jarak 500 meter dari seorang rakyat Amerika. Yang mana, secara tidak langsung, menunjukkan bahawa peluru berpandu balistik itu hanya tepat dalam 500 meter dan tidak lebih. Dekat, yang mana di satu pihak adalah menakjubkan memandangkan mereka menembak benda-benda ini ke atmosfera dari sebuah negara yang jauh. Sebaliknya, tidak ada jaminan bahawa peluru berpandu itu akan mengenai sasarannya. Jadi mereka berkata, jangan berada di mana-mana dalam lingkungan 500 meter dari pangkalan Amerika, askar Amerika, kerana anda akan menjadi sasaran. Tetapi mereka belum menembak sebarang peluru berpandu ke arah Israel. Jadi apa yang anda lihat di sini ialah, sehingga kini ada faktor pencegahan tertentu. Sekarang, apa yang akan menyebabkan Israel terlibat dalam peperangan? Di satu pihak, ia boleh jadi Iran jika mereka membuat keputusan. Baiklah, kami tidak lagi gentar. Kami akan teruskan sahaja. Tetapi nampaknya apa yang lebih mungkin membawa Israel ke dalam peperangan adalah Amerika Syarikat. Dan jika Amerika Syarikat memutuskan untuk kembali berperang habis-habisan, mereka mungkin mahu rakan-rakan mereka yang terlibat dari pusingan pertama untuk bersama mereka sekali lagi. Alex, pada masa yang sama, kita sudah beberapa minggu tidak bercakap tentang Houthi. Mereka memutuskan untuk muncul semula dan menyasarkan kemudahan minyak Arab Saudi di Laut Merah. Presiden Trump berkata, Houthi, kamu semua sudah lama diam, tetapi kini kamu mahu terlibat semula dalam peperangan ini. Presiden memberi amaran bahawa proksi pengganas Iran, yaitu Houthi, bahawa Iran bertanggung jawab dan mereka akan dipertanggungjawabkan atas sebarang serangan yang dilakukan oleh organisasi pengganas itu. Ya, betul. Maksud saya ini adalah salah satu rangkaian proksi pengganas yang dibina oleh Iran. Anda ada Houthi, Anda ada Hizbullah, Anda ada Hamas. Inilah rangkaian pengganas mereka. Mereka juga ada Kataib Hizbullah yang berada di Irak dan mungkin beroperasi sedikit di Syria. Tetapi Houthi adalah salah satu, malah pelakon utama di sini. Dan ya, keadaan agak reda buat seketika. Amerika Syarikat dan Israel kedua-duanya telah menyerang Houthi di Yaman dengan ketara sepanjang perang ini. Dan Houthi telah melancarkan ribuan, saya rasa, sudah pun peluru berpandu balistik ke arah Israel. Dan mereka kini sekali lagi berperang dengan Saudi. Dan tahu, jadi anda dapat lihat bahawa terdapat keseluruhan dinamik serantau yang sedang berlaku, di mana Saudi adalah sekutu Amerika Syarikat. Anda pernah lihat MBS, Anda tahu, duduk bersama Presiden Trump. Anda tahu. Jadi orang Iran melihat Arab Saudi sebagai bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan Israel. Jadi mereka menggunakan proksi barisan hadapan mereka, iaitu Houthi. Bukan sahaja untuk menyerang di dalam Arab Saudi dan cuba menyekat Arab Saudi, tetapi mereka juga boleh menutup Selat Bab Al-Mandab. Dan anda mempunyai dua laluan sempit strategik di sini di Timur Tengah. Satu ialah Selat Hormuz di Teluk Parsi, di mana semua minyak dari Qatar, Emiriyah Arab Bersatu, akan keluar melalui situ. Minyak Iran, semuanya melalui selat itu. Dan kemudian ada Selat Bab Al-Mandab yang terletak di luar pantai Yaman. Itu adalah saluran masuk ke Laut Merah dan akhirnya keterusan Suez yang merupakan satu lagi laluan perkapalan komersial utama dunia. Jadi anda boleh lihat di sini bahawa aktiviti lanon di laut lepas ini sebenarnya adalah alat tekanan ekonomi utama yang dimiliki oleh Iran ke atas Amerika Syarikat kerana ia memberi kesan kepada begitu banyak negara lain. Jadi apabila mereka melancarkan peluru berpandu balistik ke Bahrain, Qatar dan Kuwait, negara-negara itu akan segera beralih kepada Amerika Syarikat dan mereka berkata apa yang anda akan lakukan tentang perkara ini. Anda tahu, apabila puak Houthi menyerang Arab Saudi dan mereka menyekat Selat Bab Al-Mandab,
serta tidak membenarkan kapal dagang dari Arab Saudi, dan mereka menyekat terusan Suez, yang merupakan sumber utama pendapatan negara Mesir. Negara-negara ini beralih kepada Amerika Syarikat, dan mereka berkata, apa yang Anda akan lakukan tentang perkara ini? Betul. Jadi Presiden Amerika Syarikat menghadapi tekanan ini. Ia bukan sekadar mengenai Israel pada ketika ini. Betul? Betul. Semua orang di Amerika Syarikat berkata, kami tahu, Israel sedang mengheret kami ke dalamnya. Israel begini, Israel begitu. Kaum Houthi telah berperang menentang Arab Saudi selama beberapa dekad. Sudah tentu. Baik. Kamu tahu, mereka, orang Iran, telah menggugat kestabilan Irak, Syria, Lubnan, Gaza, dan Yaman. Dan secara tidak langsung, semua negara yang berjiran dengan tempat-tempat yang mempunyai kehadiran Iran. Jadi kamu lihat bahwa ini sebenarnya adalah masalah yang Amerika perlu selesaikan. Israel memainkan peranan sebagai pelakon pembantu terbaik di sini. Kamu tahu, mereka memang berani. Mereka mempunyai keupayaan risikan yang hebat. Tetapi ada perkara tertentu yang hanya Amerika Syarikat sahaja yang boleh lakukan sendiri. Dan sudah tentu, jika kamu mahu perkara itu diselesaikan dengan cepat, kamu perlu melakukannya bersama dengan Amerika Syarikat. Nampaknya Presiden Trump masih belum membuat keputusan bahawa itu yang beliau mahu lakukan. Beliau masih kelihatan mahu mencapai penyelesaian melalui rundingan. Anda tahu, saya rasa anggaran Israel adalah betul bahawa mencapai penyelesaian melalui rundingan adalah tidak mungkin. Dan kembali kepada perang berskala penuh, berpotensi tidak dapat dielakkan, atau sekurang-kurangnya jauh lebih mungkin berlaku. Seperti yang saya katakan sebelum ini, tempat perlindungan bom telah dibuka dan kami sedang menunggu untuk melihat apa yang akan berlaku. Tetapi saya ingin mengalihkan perhatian kita ke Lubnan. Terdapat satu pertemuan yang berpotensi bersejarah di Rumah Putih antara Presiden Lubnan Aoun dan Presiden Trump minggu ini. Dan tumpuan sebenarnya adalah untuk berusaha mencapai satu bentuk perjanjian normalisasi. Amerika Syarikat berkata bahawa mereka akan menyokong Lubnan. Mereka akan membantu negara itu untuk menstabilkan keadaan. Sudah tentu, banyak perbincangan tertumpu kepada organisasi pengganas Hizbullah yang tidak terlibat dalam rundingan tersebut. Sudah tentu, perbincangan turut merangkumi kemungkinan pengunduran Israel dari Lubnan. Dan juga Presiden Trump menyebut tentang penerbangan terus dari Amerika Syarikat ke Beirut buat pertama kali sejak tahun 1985. Adakah Anda fikir ini adalah pertemuan yang benar-benar bersejarah atau sekadar satu lagi pertemuan? Anda tahu, Presiden Trump telah bertemu dengan pemimpin dari Syria dan Irak. Apa pendapat Anda tentang situasi di sana berkaitan dengan Lubnan? Baik, ada dua perkara. Ada persoalan mengenai pertemuan itu, dan kemudian ada persoalan mengenai rundingan antara Israel dan Lubnan yang sedang berlangsung. Sekarang, saya pernah berada di Rumah Putih dalam mesyuarat bersama Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Dan Anda tahu, saya masih ingat sebagai contoh, mesyuarat di mana Trump berkata pada bulan Februari, Anda tahu, selepas beliau baru sahaja kembali ke pejabat, itu adalah mesyuarat pertama yang Netanyahu hadiri untuk bertemu dengan Presiden. Dan Presiden berpaling dan berkata bahawa Gaza adalah zon perobohan dan semua penduduk Gaza akhirnya perlu meninggalkan jalur Gaza untuk membersihkan seluruh zon perobohan tersebut. Dan semua orang pada masa itu berpendapat bahawa ini adalah satu mesyuarat yang sangat bersejarah. Dan mereka fikir bahawa ini akan menjadi dasar Presiden. Dan Anda akan mula melihat penghijrahan pelarian Gaza dari jalur Gaza, yang secara asasnya akan mengubah konflik Israel-Palestin. Betul? Sekarang, akhirnya itu tidak berlaku. Jadi, adakah ia satu pertemuan simbolik? Ya, memang begitu. Ia adalah kali pertama Presiden Lubnan berada di Rumah Putih sejak 2009. Dan ia sedang berlangsung seiring seperti yang kami katakan, rundingan yang melibatkan beberapa pusingan antara Israel dan Lubnan, dengan pusingan terbaru berlangsung lebih seminggu lalu di Rom untuk Israel. Amerika Syarikat. Duta-duta Israel ke Amerika Syarikat, Yehiel Laida sedang mengetuai. Dan seperti yang saya sebutkan, saya rasa minggu lepas dalam rancangan ini, rundingan itu telah berlangsung dalam suasana yang sangat positif dan membina antara jiran yang kedua-duanya mahu melihat Lubnan bebas daripada Hizbullah. Jadi saya rasa Presiden itu, Anda tahu, memberi sedikit penghormatan kepada Joseph Aoun. Siapa? Presiden Lubnan, yang sedang memulakan langkah berani bersama Israel, yang mungkin menjadi satu proses bersejarah yang boleh membawa kepada penormalan ekonomi. Ia juga boleh membawa kepada satu perjanjian pertahanan. Ia berpotensi membawa kepada pelancongan antara kedua-dua negara pada masa akan datang, yang sangat sukar untuk dibayangkan kerana Israel telah lama berperang menentang jihad Islam dan organisasi pengganas termasuk Hizbullah, termasuk rakyat Palestin sebenarnya, sejak tahun 1980-an. Jadi, jika tidak lebih awal daripada itu, jadi ada peluang berpotensi di sini untuk penormalan antara dua negara yang mahu menyingkirkan Hizbullah. Dan satu-satunya sebab yang mungkin berlaku adalah kerana Israel sudah pun melakukan sebahagian besar kerja untuk melemahkan Hizbullah dengan sangat ketara. Hassan Nasrallah
tidak ada di sana. Hizbullah tidak lagi berada di mana-mana berhampiran sempadan Israel seperti sebelum ini. Jadi Anda tahu, saya rasa memang ada kemungkinan untuk sesuatu hasil bersejarah daripada pertemuan-pertemuan ini. Sudah tentu apa yang Alan mahukan ialah wang untuk membina semula, Anda tahu, daripada Amerika Syarikat. Dia juga mahukan senjata, wang, dan latihan untuk Angkatan Tentera Lubnan, supaya mereka boleh terus memikul bahagian yang lebih besar daripada beban ini. Untuk terus mengekang Hizbullah atau sekurang-kurangnya Memastikan bahawa Hizbullah tidak membina semula di kawasan yang akan mengancam Israel, kerana doktrin ketenteraan Israel telah berubah. Dan jika Israel melihat bahawa Hizbullah mengambil kedudukan hadapan yang dianggap boleh menjadi ancaman, bukan sahaja secara serta-merta, tetapi juga pada masa hadapan, Israel akan menyerang sekarang. Jadi, setiap kali Israel menyerang, itu sebenarnya merosakkan potensi untuk penormalan. jadi apa yang Alan cuba lakukan ialah menggerakkan Angkatan Tentera Lubnan lebih ke selatan, meminta Israel untuk berundur sedikit. Dan apa yang Israel lakukan, saya rasa juga sangat bijak. Mereka secara strategik mahu mengambil semua tanah sehingga ke Sungai Litani. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka pergi ke Sungai Litani dan kemudian mereka melepasi Sungai Litani. Supaya apabila mereka masuk ke dalam rundingan, mereka boleh berkata, baiklah, tentu kami akan berundur ke Sungai Litani. Betul. Jadi, Israel telah berundur dari beberapa tempat strategik. Dan saya rasa kita akan lihat bahawa sepatutnya ada satu lagi pusingan rundingan pada minggu pertama Ogos sekali lagi. Di Rom, di negara yang kedua-dua, Lubnan dan Israel selesa kunjungi, berbanding dengan negara seperti Perancis. Kedua-dua pihak berkata bahawa Itali telah menjadi tuan rumah yang sangat membantu dan murah hati. Dan ia juga sedikit lebih dekat dengan rantau itu berbanding Amerika Syarikat. Jadi itu pasti akan menjadi salah satu topik yang Perdana Menteri Netanyahu mungkin akan bincangkan dengan Presiden apabila beliau pergi ke Washington. Jadi itu mengenai Lubnan. Sekarang mari kita beralih ke Arab Saudi. Ini sebenarnya boleh menjadi berita utama dalam rancangan hari ini. Minggu ini, Presiden Amerika Syarikat Trump telah meluluskan cadangan perjanjian kerjasama nuklear awam dengan Arab Saudi. Namun, beberapa hari kemudian di Truth Social, beliau berkata bahawa perjanjian itu tertakluk kepada Arab Saudi menyertai perjanjian Abraham. Jadi nampaknya ini mungkin sudah hampir dimuktamadkan, tetapi kemudian Trump memasukkan syarat itu pada saat-saat akhir dengan berkata, tidak, hanya jika mereka menyertai perjanjian Abraham, pejabat Perdana Menteri memberi maklum balas terhadap pengumuman perjanjian nuklear awam itu dengan mengatakan bahawa ini adalah hasil langsung daripada kekuatan yang ditunjukkan oleh Israel dan Amerika Syarikat terhadap Tehran. Pengembangan lingkaran damai berkemungkinan. Namun memang ada pegawai Israel dari pihak pembangkang yang mengatakan mereka menentang perjanjian itu. Dan saya rasa Anda juga ada seorang ahli dari gabungan kerajaan, saya percaya. Avi Dichter bersuara menentang sebarang jenis perjanjian yang akan membenarkan Arab Saudi memperoleh apa-apa bentuk keupayaan nuklear. Mengatakan bahawa, Avigdor Lieberman mengatakan bahawa ini boleh mencetuskan perlumbaan senjata nuklear di rantau ini. Jadi, mari kita pertimbangkan semua itu dan bercakap tentang Arab Saudi. Saya rasa itu betul. Maksud saya, itu memang sentiasa menjadi ancaman. Dan itulah ancaman Iran nuklear sejak awal, iaitu ia akan mencetuskan perlumbaan senjata di seluruh Timur Tengah. Dan jika Arab Saudi berkata mereka mahu mempunyai program nuklear awam adalah langkah pertama, Anda tahu, ke arah program persenjataan. Dan ia adalah petunjuk bahawa terdapat perlumbaan senjata nuklear. Ia tidak bermakna Arab Saudi semestinya sedang berlumba secara langsung ke arah senjata nuklear. Tetapi nampaknya mereka mahu berada dalam kedudukan untuk bergerak ke arah senjata nuklear. Jika mereka merasakan bahawa ia adalah demi kepentingan strategik atau keperluan strategik mereka untuk berbuat demikian. Jadi, saya rasa ia agak mengecewakan dan saya boleh faham kenapa sesetengah rakyat Israel menentangnya. Anda tahu, Avi Dichter ialah bekas ketua Shabak. Maksud saya, beliau adalah bekas ketua Perkhidmatan Perisikan Israel. Perkhidmatan Perisikan Dalaman. Jadi Anda tahu, Anda perlu mengambil, saya rasa pandangan beliau perlu diambil serius. Beliau adalah salah seorang pegawai paling kanan dari institusi perisikan pertahanan dalam parti Perdana Menteri Netanyahu dan juga dalam gabungan beliau. Dan pada masa yang sama, beberapa yang lain, Anda tahu, dan jika pihak pembangkang menentangnya, mereka mungkin hanya menentangnya kerana mereka cuba untuk melemahkan Netanyahu ketika Netanyahu menghadapi pilihan raya. Namun begitu, nampaknya Netanyahu berpuas hati. Saya mempunyai segala alasan untuk percaya bahawa terma-terma perjanjian seperti itu antara Amerika Syarikat dan Arab Saudi telah dirujuk kepada Israel. Bahawa Israel telah meneliti perkara itu dengan teliti dan telah, Anda tahu, sama ada menyuarakan kebimbangan mereka atau
telah mengecilkan skop perjanjian itu. Dan pada masa yang sama, saya percaya bahawa Amerika Syarikat telah berbincang dengan Arab Saudi, perbincangan yang meluas tentang keinginan Amerika Serikat untuk Arab Saudi menyertai perjanjian Abraham. Maksud saya, ini bukan rahasia bahwa inilah yang dicari oleh Presiden. Jadi, orang-orang Saudi, jika mereka mahu menormalkan hubungan dengan Israel, nampaknya mereka mahukan sesuatu sebagai balasan, betul? Anda tahu, persoalannya jika mereka mahukan pesawat F-35. Ini adalah salah satu perkara yang mereka nyatakan dengan jelas bahwa mereka mahukan sebagai balasan untuk penormalan. Kerana pada masa ini, mereka tidak akan menormalkan tanpa sebarang balasan. Betul, jadi mereka faham perkara itu. Saya rasa Presiden Trump juga faham perkara itu. Jadi, Anda tahu, beliau menawarkan sesuatu yang mereka mahukan. Dan ya, beliau sangat berharap bahawa pihak Saudi akan menormalkan pada masa yang sesuai. Pada masa yang sama, seperti yang telah kami katakan berkali-kali sepanjang tahun lalu, Anda tahu, jika Anda mahu melihat normalisasi antara Arab Saudi dan Israel, jangan terlalu banyak bercakap mengenainya secara terbuka. Okey, ingat bahawa perjanjian Abraham antara Bahrain, Emiriyah Arab Bersatu, Maghribi, Israel, semuanya ditandatangani tanpa sesiapa pun mengetahuinya. Kita semua terjaga. Kita mendapat berita bahawa perkara ini sedang berlaku dan kemudian ia sudah pun dimuktamadkan. Ia telah dirunding secara rahsia selama berbulan-bulan lamanya. Dan saya rasa Anda juga ingin melihat perkara yang sama dengan pihak Saudi, iaitu hanya berunding secara senyap. Jangan buat pengumuman besar tentang apa yang akan berlaku. Dan apabila masa yang sesuai tiba, hanya umumkan sahaja. Jadi, Anda tahu, kita hanya perlu tunggu dan lihat. Jelas sekali bahawa kedua-dua Israel dan Amerika Syarikat mahu perkara ini berlaku. Ia juga nampak jelas bahawa pihak Saudi tahu bahawa penormalan akan berlaku. Persoalannya adalah masa dan apa yang mereka dapat sebagai balasan untuk melakukannya. Alex, awak ada sebut tentang F-35. Mungkin Arab Saudi mahukannya, mungkin juga tidak. Tapi kita memang tahu bahawa Turki mahukan F-35 itu. Kita nampak pertemuan yang sangat mesra di G7. Saya rasa ia berlaku 2 minggu lepas antara Presiden Trump dan Erdogan dari Turki, di mana Presiden pada dasarnya memberi isyarat saya bersedia untuk memberikan mereka F-35. Baiklah, sabar dulu. Biro Hal Ehwal Perundangan Jabatan Negara berkata bahawa Turki masih belum layak untuk mendapatkan F-35 tersebut. Pesawat F-35 tidak boleh dipindahkan. Tidak boleh dipindahkan. Sehingga Turki mematuhi Undang-Undang Amerika Syarikat. Itu termasuk menyelesaikan pertikaian mengenai pemerolehan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Nampaknya perkara ini tidak akan berlaku dalam sekelip mata. Jabatan negara campur tangan di sini dengan mengatakan bahawa Turki belum bersedia untuk pesawat F-35 itu. Itu memang berita baik, saya rasa, untuk Israel dan Perdana Menteri serta Menteri Luar Israel. Kedua-duanya telah melancarkan usaha diplomatik besar-besaran terhadap presiden dan pentadbirannya. Mereka memberi amaran betapa buruknya kesan jika Turki mendapat F-35 itu untuk Israel. Mereka benar-benar tidak mahu Turki menerima pesawat itu daripada Amerika Syarikat. Presiden tidak pernah berjanji untuk memberikannya. Betul? Dia menggunakan bahasa yang samar-samar dalam beberapa sidang media sebelum ini. Dan apabila dia pergi ke G7 yang diadakan di Ankara, dia berkata, ya, itu sesuatu yang saya akan pertimbangkan. Anda tahu, saya mungkin ingin menyokongnya. Dia tidak pernah berjanji untuk melakukannya. Dan sekarang Anda tahu, selepas G7 itu berakhir, dan dia kembali ke Washington, sudah kira-kira seminggu, 2 minggu sejak G7. Kini Wesley Bell mengeluarkan perkara ini. Surat jawapan ini menyatakan bahawa penyertaan Turki dalam program F-35 kekal tidak berubah dan oleh itu mereka masih belum boleh menerima F-35. Mari kita teruskan dengan apa yang sedang berlaku di peringkat tempatan iaitu Judea dan Samaria di negeri Israel ini. Saya akan menyebutnya sebagai gelombang keganasan sepanjang 4 atau 5 hari lepas, mungkin seminggu. Pada hari Jumaat, 2 rakyat Israel telah terbunuh. Seorang adalah askar IDF. Seorang lagi adalah askar simpanan IDF yang merupakan ketua pasukan keselamatan kecemasan di Ladang Gilad. Ladang Gilad yang sama di mana terdapat serangan pembakaran yang disyaki minggu sebelumnya. Tetapi beralih kepada hari Jumaat lepas, 2 rakyat Israel terbunuh. Anda telah melihat sebahagian video dari tempat kejadian di mana salah seorang pengganas Arab berjaya merampas senjata ketua keselamatan itu dan menggunakan senjata tersebut terhadapnya, membunuh beliau dan seorang lagi askar IDF. Sekumpulan askar tiba, bertindak di tempat kejadian dan kini IDF telah melancarkan operasi menentang keganasan, satu operasi besar di utara Samaria. Kita telah berbincang tentang kemungkinan pembukaan satu lagi medan di Judea dan Samaria. Saya tidak pasti sama ada ia sudah rasmi atau belum, tetapi ia sangat-sangat berbahaya dan membawa maut sejak beberapa hari lalu. Sehari sebelum itu, pada hari Kamis, terdapat satu lagi serangan di kawasan tersebut. Dan bercakap tentang keganasan melalui pembakaran, orang Arab,
pengganas menyalakan api dengan mengetahui bahawa pasukan kecemasan Yahudi akan datang ke lokasi kebakaran itu untuk cuba memadamkannya. Dan kemudian, seorang warga Israel cedera parah. Dia masih berada di hospital sekarang. Jadi semua serangan ini, satu lagi serangan terhadap seorang askar pada hari Khamis semasa Tisha B'Av, yaitu terdapat insiden rempuhan kereta. Sebuah kereta juga menyasarkan pelbagai jenis serangan. Satu lagi berlaku berhampiran kawasan Sosia di kawasan Bukit Hebron Selatan semalam. Maksud saya, adakah anda fikir ini? Saya tidak tahu bagaimana anda secara rasmi mengisytiharkan satu gelombang, tetapi hampir setiap hari dan pada hari Khamis dan Jumaat, nampaknya hampir setiap jam ada serangan lain yang menyasarkan rakyat Israel dan 2 rakyat Israel terbunuh pada hari Jumaat. Ya, ia memang kelihatan seperti satu gelombang. Persoalannya, adakah ia satu gelombang yang akan reda? Atau adakah ia satu gelombang yang kini akan membawa kepada keganasan gaya intifada yang lebih berat berbanding apa yang kita lihat pada tahun 2014, ketika itu berlakunya intifada rempuhan kereta dan tikaman. Dan Anda tahu, Situasi-situasi seperti ini boleh benar-benar mula memburuk. Dan juga harus difahami bahawa Israel memang sentiasa menggagalkan serangan, betul? jadi kadang-kadang apabila tiada gelombang dan nampak seperti keadaan tenang, Anda tahu, di dalam negara kita belum mengalami serangan pengganas besar. Itu tidak bermakna mereka tidak mencuba, cuma mereka belum berjaya. Tetapi di sini kita dapat lihat, Anda tahu, beberapa episod berbeza, insiden di mana mereka berjaya, serangan yang telah meragut nyawa, yang telah mencederakan. Dan ada satu mesyuarat minggu lepas, saya rasa ia pada hari Jumaat, antara Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan, Ketua Syabak, Ketua Perkhidmatan Perisikan, dan Ketua Staf. Dan Anda tahu, mereka menyenaraikan pelbagai tindakan balas terhadap serangan itu. Mereka menyeru operasi besar-besaran menentang keganasan. Mereka menyeru penambahan sekatan jalan raya dan pemantauan. Dan Anda tahu, saya baru sahaja melihat dalam talian malam tadi bahawa terdapat satu hantaran daripada seorang Arab, seorang pempengaruh atau organisasi Arab yang menunjukkan barisan kereta dari persimpangan Kalandia di Ramallah yang beratur panjang sejauh bermil-mil. Karena mereka, Anda tahu, membuat titik sekatan dan memeriksa setiap kendaraan sekarang. Jadi di Israel, mereka mengambil perkara ini dengan sangat-sangat serius. Saya tidak tahu sama ada ini akan merebak ke medan baru yang berbeza daripada apa yang telah berlaku sebelum ini. Naluri saya di sini ialah ini hanyalah gelombang kecil. Kita telah melihat beberapa gelombang sejak 7 Oktober. Dalam beberapa kejadian berbeza, Anda tahu, beberapa serangan pengganas berturut-turut. tetapi saya tidak pasti sama ada kita benar-benar telah melihat serangan pengganas di Judea dan Samaria berlaku pada kadar yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang berbanding tahun-tahun sebelum 7 Oktober. Ya, jadi IDF mengumumkan pada malam Sabtu bahawa 70 pengganas dikehendaki telah ditahan. Dan seperti yang Anda sebutkan, semua serangan berpotensi itu yang berjaya digagalkan oleh IDF, saya rasa sekitar 90%. Jadi kita kena ingat perkara itu. Saya nampak semua rakaman komando IDF masuk ke beberapa kampung ini, membuat tangkapan. Merobohkan rumah juga. Mereka kata seperti merobohkan rumah pengganas. Sekarang ada juga sisi lain cerita di sini, yaitu terdapat individu dari Habat Gilad, Anda tahu, mendaki di kawasan-kawasan. Sekarang ada beberapa orang melaporkan bahawa mereka mendaki di kawasan B dan kawasan E, yang merupakan, Anda tahu, secara umumnya dianggap kawasan yang orang Israel tidak sepatutnya pergi, terutamanya di kawasan E. Kawasan E ialah kawasan yang berada di bawah kawalan pentadbiran penuh Palestin, tetapi juga di bawah kawalan tentera Palestin. Dan itu tidak bermakna IDF tidak masuk ke sana. Mereka masuk ke sana sepanjang masa. Tetapi, Anda tahu, kawasan B ialah tempat di mana tentera Israel pada dasarnya keluar masuk sesuka hati, sentiasa, dan tiada kawalan keselamatan pihak berkuasa Palestin di kawasan-kawasan itu. Tetapi seperti yang Anda lihat, apabila Anda melihat peta dan bagaimana kawasan A, B, dan C telah dibahagikan, ia bukan zon yang sempadannya jelas. Anda tahu, ada zon di dalam zon, dan terdapat poket-poket kecil kawasan A dan kawasan B yang dikelilingi oleh kawasan C, yaitu kawasan yang berada di bawah kawalan penuh Israel, kawalan pentadbiran dan ketenteraan. Jadi sukar untuk mengetahui dengan tepat di mana mereka sedang mendaki pada masa ini. Tetapi seperti yang Anda lihat, apabila Anda pergi, apabila Anda menuju ke kawasan A, dan Anda berada di jalan-jalan di Israel, dan Anda memandu di jalan-jalan di kawasan C, dan Anda nampak ada jalan yang menuju ke kawasan A, terdapat papan tanda merah yang besar yang menyatakan Anda akan memasuki kawasan A dan bahawa adalah haram bagi warga negara Israel untuk berbuat demikian. Yang kami letakkan,
Israel yang letakkan. Israel yang letakkan papan tanda itu. Dan apa yang papan tanda itu lakukan sebenarnya? Ia hampir memberikan lesen kepada rakyat Palestina untuk melakukan apa sahaja kepada seorang Israel jika orang Israel itu memasuki kawasan A. Ya, itu adalah situasi yang berbahaya. Satu situasi yang sangat sukar untuk dipercayai. Maksud saya, seorang Palestina yang masuk ke kawasan C, dan Anda ada rakyat Palestina yang memandu di jalan-jalan di kawasan C atau masuk ke Baitul Maqdis atau kawasan lain. Mereka tidak dibunuh oleh orang ramai hanya kerana mereka berada di kawasan itu. Betul? Jadi, awak tahu, awak memang boleh nampak dualiti di sini. Di mana orang Israel sebenarnya tidak sepatutnya pergi ke mana-mana. Kawasan A, Palestin. Tapi kalau mereka masuk juga, itu tidak bermakna ada lesen untuk membunuh. Dan jadi memang berlaku tembak-menembak di sini. Dan malangnya, Benaya Humel pada usia 32 tahun. Bapa kepada 2 orang anak, saya percaya, yang telah terbunuh. Dan ini adalah masalah yang serius. Dan di sebelah lain pula, ada laporan mengenai kemungkinan serangan balas dendam daripada golongan belia dari penempatan di puncak bukit yang berkeliaran di kawasan ini. Anda tahu, mereka kebanyakannya, saya akan panggil mereka remaja yang terpinggir, yang sangat mengambil berat tentang tanah ini, yang tidak merasakan tentram menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga keselamatan kawasan ini, dan bertindak main hakim sendiri. Sekarang, Israel. Israel ialah sebuah negara yang mempunyai sistem perundangan dan tentera. Dan ia tidak membantu, saya akan katakan, untuk kerajaan. Dan saya telah dengar daripada ramai pegawai kanan bahawa ia sebenarnya merosakkan hubungan diplomatik mereka dengan negara lain. Apabila berlaku serangan balas dendam seperti ini, Anda tahu atau kemajuan-kemajuan ini, dan apa? Apa yang sering dilaporkan sebagai keganasan peneroka yang dikatakan. Tetapi, saya rasa ia perlu dijelaskan di sini dengan sangat jelas. Bahwa Anda tahu, ada beberapa ratus budak yang berlari ke sana-sini. Dan budak di sini boleh jadi, Anda tahu, remaja atau orang muda yang mungkin berumur awal 20-an. Yang Anda tahu sedang berlari ke sana-sini. Ia tidak setara dengan keganasan Palestina yang berlaku di sini. Anda tahu, itu adalah pada skala yang jauh lebih besar. Dan ia sangat memudahkan media. Saya akan katakan, untuk pihak kiri politik, bagi golongan kiri politik. Bukan saja di Israel, tetapi juga di Amerika Syarikat dan di Eropah. Kemudian berkata, "Hei, awak tahu, ada keganasan. Ada keganasan oleh peneroka, awak tahu, menyamakan satu dengan yang lain. Kedua-dua perkara ini langsung tidak setara. Beribu-ribu orang telah dibunuh oleh pengganas Palestin selama bertahun-tahun. Dan juga apa yang sering dirujuk sebagai keganasan peneroka. Ia boleh jadi serangan oleh pemuda bukit. Ia juga boleh menjadi tindak balas terhadap serangan pengganas Palestin oleh unit tindak balas kecemasan pantas community, yang mereka akan panggil sebagai serangan keganasan peneroka. Dan mereka juga akan melabelkan lawatan orang Yahudi ke Temple Mount mengikut arahan polis Israel. Kadang-kadang mereka juga menganggap ini sebagai keganasan peneroka. Jadi adalah sangat penting untuk meletakkannya dalam konteks. Mengakui bahawa memang ada isu di sini, bahawa kita memang tidak mahu golongan muda kita bertindak main hakim sendiri. Kita ada tentera untuk itu. Kita ada kerajaan yang memberi arahan kepada tentera apa yang perlu dilakukan. Tetapi sesiapa yang berfikir bahawa apa yang mereka panggil keganasan peneroka ini sama dengan keganasan pengganas Palestin, ia sebenarnya tidak sama. Kita tidak bercakap tentang perkara yang sama. Sudah tentu. Saya rasa jumlahnya ialah 7,000 serangan pengganas yang dilancarkan dari kawasan PA terhadap orang Yahudi tahun lepas berbanding dengan sangat-sangat sedikit serangan oleh orang Yahudi. Satu lagi isu, yang mana insiden ini, dan sekali lagi, saya belum mempunyai semua butiran tentang apa yang berlaku. Siasatan sedang dijalankan berkenaan pembunuhan 2 rakyat Israel pada hari Jumaat itu. Persoalannya ialah, adakah mereka takut untuk menembak orang Arab itu? Ramai orang mempersoalkan sama ada mereka teragak-agak. Kerana ada peraturan pelibatan. ya, kamu akan dengar jika kamu menembak. Jadi ramai orang berkata, adakah mereka tidak menembak dengan cukup pantas? Kerana orang Arab dan sekali lagi minta dijauhkan, saya tidak menghakimi mereka yang berada di tempat kejadian. Saya tidak tahu dengan tepat. Kamu tahu apa yang sedang bermain di fikiran mereka pada masa itu. Tetapi jika kamu lihat beberapa klip video yang sedang muncul, kamu tahu orang Arab itu berjaya merampas pistol pengawal keselamatan dan menggunakannya terhadapnya. Adakah dia tidak menggunakan cukup kekuatan? Saya tidak tahu. Itu sahaja persoalannya. Itu memang seperti satu kegagalan. Maksud saya, jika Anda ada sebab kenapa Anda mempunyai senjata. Dan jika seorang Palestin mendekati Anda dengan cara yang berbahaya, itulah tujuan senjata Anda. Ia ada untuk melindungi nyawa Anda. Malangnya, saya rasa secara statistik, seseorang lebih berkemungkinan dibunuh dengan senjata sendiri berbanding senjata lain. Itu hanyalah satu statistik yang mungkin mudah difahami. Tetapi Anda bukan saja perlu memiliki senjata. Anda juga perlu dilatih. Kerana kehilangan senjata Anda bukan saja boleh membawa maut kepada Anda, malah boleh membawa maut kepada ramai orang lain juga. Dan satu lagi apa yang anda katakan tadi, apabila seorang Yahudi bertindak balas untuk mempertahankan diri, tiba-tiba kamera mula merakam dan para anarkis serta pelampau, golongan kiri yang melampau, anda tahu mereka sudah bersedia untuk merakam sebaik sahaja seorang Yahudi bertindak balas. Kemudian mereka menamakannya sebagai keganasan peneroka, seolah-olah mereka yang memulakan semuanya. Dan kemudian jika Anda lihat bagaimana sesetengah media Israel melaporkannya, Anda tahu
Saya lihat pada hari itu di Times of Israel. Mereka merujuk kepada beberapa insiden. Mereka menyebutnya sebagai pertempuran tembak-menembak antara rakyat Israel dan Palestina. Ini adalah satu serangan pengganas. Anda ada rakyat Israel yang sedang mendaki dan mereka diserang oleh orang Arab, hampir dibunuh beramai-ramai. Dan kemudian Anda tahu salah seorang rakyat Israel itu bersenjata dan akhirnya ditembak. Dan apabila kekecohan berlaku, Anda tahu dan pasukan keselamatan lain datang ke kawasan itu, yang lain juga ditembak di kawasan tersebut sebagai tindak balas. Tapi itu tidak bermakna ia seperti tembak-menembak yang tiba-tiba bermula. Ia bukan seperti film koboi di sini. Anda tahu, ini adalah satu serangan pengganas. Ya, dan mereka sebenarnya menyebut tajuk utama, 4 rakyat Palestina, seorang rakyat Israel terbunuh, seolah-olah mereka berada di kedudukan yang sama. Tapi kita akan berhenti di situ dan teruskan kerana cerita terakhir kita hari ini, dan ini juga sebenarnya boleh menjadi cerita utama. Perdana Menteri Israel Netanyahu pergi ke Washington DC pada hari Isnin, 27 Julai atas jemputan Presiden Trump. Saya percaya ini adalah lawatan ke-7 beliau sejak Presiden Trump mengambil alih. Sekurang-kurangnya itu yang tertulis di sini. Lawatan ke-7. Perdana Menteri Netanyahu juga akan menghadiri upacara pengebumian mendiang Senator Amerika Syarikat Lindsey Graham. Boleh berikan kami sedikit gambaran jika boleh? Saya rasa anda telah mengiringi Perdana Menteri dalam 4 atau 5 lawatan sebelum ini. Apa yang boleh kita jangkakan mengenai pertemuan ke-7 antara Netanyahu dan Trump di Rumah Putih ini? Saya rasa ini adalah, ia kata pertemuan ke-7. Saya sangka mungkin ini pertemuan ke-8 di Rumah Putih. Mungkin. Baiklah, di sini tertulis bahwa ini adalah yang ke-7. Anda tahu, Presiden belum lama memegang jawatan. Tiada pemimpin dunia lain yang telah membuat lawatan sebanyak itu. Malah tidak hampir pun. Betul. Anda tahu, saya tertanya-tanya berapa ramai yang pernah ke sana 2 kali pun. Dan saya ragu ada yang pernah ke sana 3 kali. Dan sudah tentu tiada yang pernah ke sana 7 kali. Dan ini menunjukkan kerjasama yang sangat-sangat rapat antara Amerika Syarikat dan Israel. Sebelum setiap satu daripada lawatan ini, selalu ada laporan perpecahan antara dua pentadbiran. Dan saya dapati apabila saya membuat liputan lawatan-lawatan ini, sebahagian daripada tugas saya adalah untuk melaporkan bahawa sebenarnya tiada perpecahan, bahawa ini hanyalah naratif yang direka-reka. Dan saya rasa di sini anda dapat lihat bahawa jika memang ada perpecahan antara Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri, bahawa beliau tidak akan dijemput. Sudah tentu. Dan sekarang sebenarnya masih tidak jelas sama ada jemputan ini akan menjadi kenyataan pada masa ini. Beberapa minggu yang lalu, Amerika Syarikat dan Israel telah mengumumkan bahawa satu pertemuan akan diadakan tidak lama lagi. Dan kemudian, sejurus lepas kita mendapat tahu tentang pemergian Lindsey Graham, kita tahu bahawa Lindsey Graham adalah seorang pemimpin Amerika yang sering bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin lebih kerap daripada mana-mana senator atau ahli kongres lain, anda tahu. Selama kerjaya yang sangat panjang dan cemerlang selama beberapa dekad. Jadi begitulah, saya rasa adalah perkara biasa bagi Perdana Menteri Netanyahu untuk ingin pergi memberi penghormatan. Terdapat persoalan tentang bila majelis pengebumian itu akan berlangsung. Ia sudah pun. Saya rasa sudah hampir 2 minggu sejak Lindsey Graham meninggal dunia. Anda tahu, di sini di Israel, jadi jika seseorang meninggal dunia, minta dijauhkan, mereka biasanya dikebumikan pada hari yang sama, malah pada malam itu juga. Jadi kami biasanya tidak faham kenapa perlu menunggu 2 minggu untuk majelis pengebumian diadakan. Tetapi itu Anda tahu. Itu berlaku di Amerika Syarikat. Ia tidak sama. Tetapi ia hanya diumumkan. Saya percaya pada hari Jumaat, Perdana Menteri akan berangkat untuk menghadiri mesyuarat ini. Yang akan bertepatan. Ia dijadwalkan secara tentatif pada hari Selasa. Majelis pengebumian Lindsey Graham sepatutnya diadakan pada hari Selasa, pukul 2 petang. Jadi kemungkinan besar mesyuarat dengan presiden itu akan diadakan pada waktu pagi, sebelum itu pada hari Selasa. Dan ada banyak perkara yang perlu dibincangkan. Dilaporkan bahawa Perdana Menteri akan menyampaikan maklumat risikan mengenai Gunung Pickaxe seperti yang kita bincangkan, menyampaikan maklumat risikan mengenai sebarang pergerakan Iran lain untuk cuba membina semula program nuklear. Dan mungkin juga ada maklumat lain yang sangat sulit yang tidak boleh disampaikan melalui cara elektronik. Dan kita telah melihat perkara itu berlaku beberapa kali di mana Perdana Menteri pergi ke sana dan anda tahu ada perkara yang diumumkan sebagai topik yang dibincangkan dalam mesyuarat dan kemudian ada juga apa yang sebenarnya dibincangkan dalam mesyuarat. Dan kadang-kadang kedua-dua perkara itu bertindih. Dan kadang-kadang anda tahu ada perkara yang langsung tidak didedahkan kepada media. Saya percaya bahawa Perdana Menteri dan Presiden mempunyai banyak perkara untuk dibincangkan. Dan sudah tentu, perkara nombor 1 dalam agenda ialah sama ada akan berlaku perang habis-habisan semula yang melibatkan Israel atau tidak, Amerika Syarikat dan sudah tentu Iran.
Teruskan bersama kami. Sudah tentu ke jns.org untuk liputan pertemuan Netanyahu dan Trump yang ke-7 atau ke-8 itu. Kita perlu semak statistik itu. Tetapi JNS akan sentiasa akan bawakan liputannya untuk anda. Itu sahaja masa yang kita ada untuk minggu ini dalam Jerusalem Minute. Beliau ialah Alex Trayman, Ketua Pegawai Eksekutif JNS. Saya Josh Shastin, koresponden untuk JNS. Pastikan untuk beri kami super thanks dan langgan. Dan pergi ke JNS TV untuk semua kandungan hebat ini. Dan sudah tentu jns.org untuk semua berita terkini dan berita tergempar dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di sini dalam Jerusalem Minute di JNS TV.